Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hari ini kita akan bincangkan secara ringkas tentang hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang hadis ini biasa selalu kita dengar, tapi kita akan detailkan tentang perbincangannya itu sedikit. Hadis Abu Hurairah menyebut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5. Fitrah ada 5 ni maksud benda yang menjadi sunnah para anbiya, yang diamalkan oleh para nabi, yang patut ada pada manusia, kerana manusia ini diciptakan di atas fitrah. Ada 5 perkara. Perkataan 5 ni tidaklah menunjukkan bahawasanya 5 tu saja yang ada. Sebahagian ulama mengira sampai 30 lebih fitrah para anbiya ini, bahkan lebih daripada itu. Cuma Nabi fokus nak sebut 5. Macam kita kata ada 5 saya nak sebut, bukan 5 saja, tapi ada lebih daripada itu. Tetapi dalam topik ini Nabi menyebut 5 fitrah yang menjadi perkara yang patut kita bagi perhatian. Apa yang 5 itu? Yang pertama, Nabi kata, pertama al-khitan, iaitu khitan. Khitan maksudnya ialah kita bersunat orang kita katakan circumcision. Kita membuang kulit yang meliputi hasyafah ataupun kemaluan lelaki. Khitan ini adalah merupakan sunnah. Para ulama berbincang tentang hukum khitan ini. Aliran yang pertama menyatakan bahawasanya khitan ini ia wajib untuk lelaki dan makrumah untuk perempuan. Maksudnya perempuan ni kalau buat okeylah, bagus, tapi tidak diwajibkan. Perkataan makrumah ni dia ambil daripada satu riwayat hadis, sunnatul rijal makrumatun linnisa, sunnah untuk lelaki dan makrumah untuk nisa. Tapi riwayat ini dhaif. Jadi dia kata yang pertama ni, aliran yang pertama kata lelaki je wajib, perempuan kalau buat bagus, elok, tapi tak ada, bukan satu kewajipan dalam agama. Pendapat yang kedua menyatakan khitan ini wajib untuk lelaki dan perempuan. Pendapat yang ketiga, dia kata bahawasanya khitan ini sunat untuk lelaki dan perempuan. Itu dalam mazhab Malik dan juga dalam qaul Abu Hanifah. Jadi kita ada 3 pendapat. Cuma kalau tanya saya, kita di Perlis ni kita fatwa tentang khitan wajib bagi lelaki. Adapun bagi perempuan, sebelum tu wajib bagi lelaki kerana ada dalil-dalil yang menunjukkan wajib. Kerana nak khitan ni dia bukan mudah, dia nak kena tunjuk aurat kat orang. Kalau aurat tu boleh tunjuk, bukan dia boleh ambil, dia potong sendiri, kan? Jadi kalau dia boleh tunjuk aurat tu, menunjukkan bahawasanya benda tu satu kewajipan. Kalau setakat sunat, orang tak tunjuk aurat kita pada orang. Jadi itu untuk lelaki. Nabi SAW dalam hadis kata, Nabi Ibrahim AS, ikhtatana Ibrahim wa huwa ibnu 80. Nabi Ibrahim khitan masa dia umur 80 tahun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Dalam riwayat dia kata bil qudum, dengan kapak. Bukanlah maksud Nabi Ibrahim tu maksudnya saiz dia ke apa, tapi maksudnya kapak ni alat yang digunakan zaman dulu lah. Ada kapak yang halus, yang tajam. Yang penting untuk mengelakkan kesakitan itu. Okey. Kita di Perlis kita pilih pendapat lelaki wajib tapi perempuan tidak wajib. Perempuan boleh makrumah, dia boleh melakukannya, satu benda yang baik jika sekiranya mendapat nasihat pakar. Jadi kalau doktor tengok, pakar tengok, dia kata elok dia ni berkhitan, kita khitan. Kerana kemaluan perempuan ini dia tak sama. Ada kemaluan perempuan yang lebih, macam sebahagian perempuan Arab tu, sebagian ulama menyebutkan macam dengan balung ayam. Maksudnya dia punya lebihan labia dia dan seumpamanya labia dia dan berlebihan, dia mungkin
dia tak suka lelaki tengok dia punya berlebihan tu. Dia macam kosmetik surgery, dia boleh pergi potong dengan nasihat doktor. Itu pun tengok bila dia besar lah dia boleh lakukannya. Tapi kecil-kecil lahir terus nak pergi potong, kita tidak kata itu merupakan amalan agama. Kita tidak ada amalan agama yang seperti itu. Hadis-hadis berhubung dengan wanita disuruh berkhitan, kesemuanya tidak sahih, dhaif. Jadi ia tidak boleh jadi hujah. Di peringkat antara bangsa sekarang, para doktor tidak dibenarkan untuk melaksanakan amalan ini, khitan kepada perempuan ini. Jadi kita di Perlis telah bermesyuarat, panggil pakar dan lihat, dan kita bincang di sudut hadis. Kita bersetuju dengan pendapat yang dikeluarkan oleh sebahagian besar ulama-ulama di Azhar dan juga Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang menyatakan perempuan tidak perlu khitan, melainkan jika sekiranya ada keperluan lah dia nak buat. Misalnya bila dia besar, dia tengok dia punya alat sulit dia tu tak berapa comel, lebih dia tu. So dia rasa esok kahwin suami tengok tak menarik. So dia pun pergi minta doktor potong sikit yang terkeluar tu, yang terlebih tu. Itu khitan yang seperti itu makrumah. Itu tidak mengapa, tidak menjadi masalah. Tapi kalau kecil-kecil, adakah kalau kecil-kecil lahir je kena pergi hantar khitan? Itu adalah pendapat yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi, disebut oleh sebahagian kalangan para ulama. Ramai juga yang menyebutnya, tapi kita tidak memilih pendapat itu. Lelaki of course wajib khitan. Perempuan kena tanya pakar, kena tanya pakar. Bahaya. Setengah orang kata perempuan kena potong sikit baru dia tak ada nafsu. Dan agama tak suruh wanita tak ada nafsu. Macam mana lelaki kalau kahwin dengan wanita tak ada nafsu? Pening lelaki tu. Jadi dia perlukan wanita yang ada nafsu lah, tapi nafsunya disalurkan kepada tempat yang halal. Jadi dia kalau kahwin dengan perempuan yang langsung tak bertindak balas, apa makna rumah tangga dia dalam hal yang seperti itu? Ini semua kadang-kadang taklik yang ataupun ulasan yang tidak begitu kukuh untuk dipegang. Okey. Macam mana khitan tadi kita bagi tahu. Untuk kemaluan lelaki itu dia dibuang di bahagian hasyafah dia, di bahagian depan kemaluan dia itu, supaya banyaklah kelebihan dia. Di satu sudut dia bersih lah. Sebab tu orang Islam ni, Yahudi juga, mereka berkhitan dan bersih mereka di sudut tu. Kalau yang dan kotoran-kotoran tu tak duduk di kulit itu kan. Jika yang tak potong tu dia akan banyak kotoran di situ, terutama bila time orang solat dan seumpamanya. Tapi yang pentingnya ialah baik juga untuk suami isteri kan. Kerana bila bergaul suami isteri, tentu tempat-tempat itu kadang-kadang menjadi permainan suami dan isteri. Kalau sekiranya dia bersih, ialah sesuatu yang baik untuk hubungan rumah tangga. Bila nak khitan? Tak ada had bila nak khitan, tetapi ada riwayat yang kata khitan masa umur 7 tahun, tapi riwayat-riwayat ni dhaif. Riwayat Hasan dan Husain khitan masa umur 7 tahun juga dhaif. Tapi orang Arab memang khitan masa kecil-kecil lagi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas yang hadisnya kita sebut sebelum ini, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah wa ana ibnu 10 sinin makhtunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, aku umur 10 tahun dalam keadaan aku telah berkhitan. Kama qala. Dia maksudnya telah berkhitan 10 tahun telah berkhitan. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dia kata kalau boleh budak-budak ni khitan sebelum dia balik lah. Nanti dia akan sampai sebelum dia nak solat, nak apa. Kemudian sebelum tu dia pun tak terangsang, tak apa. Jadi mudah untuk urusan khitan itu sendiri. Dari segi hukum pun dia nak tengok aurat dia memang boleh. Tapi artinya lebih awal. Janganlah sampai dah sekolah menengah baru nak khitan. Bulu hari-hari pun dah ada. Jangan, benda ni tidak molek lah. Okey. Apakah sunnah yang kedua? Sunnah yang kedua ialah al-istihdad. Jadi di Nabi itu wal istihdad. Istihdad ialah istihdad ialah cukur bulu hari-hari. Dia kata al-khitanu wastihdad, khitan dan istihdad. Istihdad
adalah cukur bulu hari-hari. Jadi menjadi sunnah untuk lelaki dan perempuan mencukur bulu yang ada di sekitar kemaluan mereka. Sunnah, walaupun para ulama asalnya menyebut ia tidak wajib, dia sunat. Tetapi mereka sebut jika sekiranya isteri tu dia tak cukur tu menyebabkan suami tengok pun tak lalu, maka suami suruh dia cukur, hendaklah dia mencukurnya, wajib dia mencukurnya. Dan apa nama same goes to, sama jugalah untuk lelaki. Kerana kalau sekiranya dia biar bulu hari-hari dia sehingga menyebabkan isteri tengok pun takut, terkejut isteri dia kan, tengok pun berserabut, nak bermesra pun tak ada mood, maka dia wajib untuk dia membersihkannya kalau sampai ke peringkat itu. Kerana Al-Quran menyebut wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf kan. Ini gaulilah perempuan dengan cara yang ma'ruf, tapi kalau dah berbulu serabut macam tu tidak ma'ruf lah macam tu. Dan dalam hadis, dalam ayat yang lain Allah menyebut walahun mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, bagi wanita itu mereka mendapat hak seperti mana yang menjadi tanggungjawab mereka untuk melakukan ma'ruf. Bukan saja wanita menjadi tanggungjawab untuk buat benda-benda bagi cantik di hadapan suami, bagi suami bernafsu tengok dia, suami juga demikian kan, supaya isteri dia tengok elok. Nanti dia saja nak tengok isteri cantik, dia pun dengan perut terjorai, misai berserabut, ataupun tadi bulu hari-hari menakutkan. Ini semua tidak membantu kepada hubungan yang baik antara suami dan isteri. Saya sebutlah kerana kadang-kadang orang ni mungkin dia segar dia sebut, tapi kena sebut ini fakta terhadap perhubungan rumah tangga. Jadi disunahkan untuk dia buang semua, dia buang bulu hari-hari dia ataupun bulu di kemaluan dia. Bahkan ulama menyebut kalau ada bulu di bahagian dubur dia, di belakang juga ada bulu, tapi janganlah kan, kalau ada orang keturunan dia lelaki khususnya kan, bulu dia banyak depan belakang, juga disunahkan untuk dia buang kan. Jangan jadi sampai isteri dia takut kan, dan bila nak bergaul dengan dia kena pejam mata kan. Jadi itu tak membantu kepada hubungan yang baik antara suami dan isteri. Okey. Sunnah yang berikutnya tadi apa dah? Wa khitanu wastihdadu wa qassu syarib. Qassu syarib yakni menipiskan misai. Jadi nipiskan misai. Misai ni yang di atas daripada bibir kita ni, kita namakan misai lah. Ulama ada bahas lagi berhubung dengan yang disebut sibalan. Sibalan ni yang kalau yang di kiri kanan ini. Saya ni tak adalah, ada sikit tapi tak simpan. Kiri kanan. Adakah termasuk dalam misai? Ada ada yang kata ini masuk dalam apa? Dalam misai, ada yang kata masuk di dalam janggut, tapi yang sahihnya dia termasuk di dalam misai. Okey. Bila termasuk dalam misai, maka dia disuruh untuk kita nipiskan, untuk kita waqasus syarib. Para ulama sunnah untuk ni. Sebab tu kalau orang yang simpan tebal, kita tengok dia nampak macam dia hero lah, tapi dia menyanggahi fitrah. Dia menyanggahi fitrah. Minum kopi pun lekat kat situ, minum makan nasi lemak ke, makan bihun pun lekat dalam misai. Pengotor. Jadi itu tidak fitrah. Jadi dia suruh nipiskan. Ulama ada perbincangan, dia ni boleh tak kalau dia cukur? Dalam mazhab Malik, dia kata golongan yang cukur tu, dia kata bid'atun zahara finnas, bid'ah yang zahir pada manusia. Bahkan ada Imam Malik kata yang cukur misai tu dihukum dia, pasal itu pelik kerana dia qassus syarib, dia nipiskan. Itu pendapat dia lah. Jadi dalam mazhab Syafi'i juga yang disunahkan ialah kita menipiskan, bukan cukur langsung.
Tapi di dalam mazhab Imam Ahmad dan juga Abu Hanifah, mereka menyatakan tak apa untuk terus cukur, kerana ada riwayat wa ahful liha, wa ahful syawarib, dan kamu cukur misai. Golongan yang pertama yang kata cukur nipiskan tu, dia kata yang Nabi kata cukur tu cukur yang asibalan tadilah, yang kiri kanan ni, bukan yang di sini, bukan yang di sini, bukan yang di atas ni. Yang di atas ni untuk kita nipiskan. Jadi ada beberapa pandangan mazhab, tetapi yang kukuhnya ialah kita nipiskanlah, kerana itu yang ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut. Walaupun ada riwayat wa ahful syawarib, tapi kita ambil riwayat yang banyak, dan ahful syawarib ni kita ihtimal di atas yang terkeluar daripada atas, daripada mulut ni. Orang lelaki saya tak tahulah, mungkin orang perempuan sekarang macam-macam kan. Dia kata biar sengit selekeh pun asalkan kaya, asal banyak duit. Itu slogan baru dia orang. Bukanlah semua ada orang macam tu kan. Tapi manusia yang normal, lelaki, dia bersih dari segi misalnya, dari segi bulunya di dalam dan di luar, dan juga dari segi kemaluannya, dan seperti mana yang Nabi SAW sebut di dalam hadis ni. Okey. Yang berikutnya ialah wa taqlimu al-asfari. Yang berikutnya ialah potong kuku. Disunahkan untuk kita potong kuku. Ada orang kadang-kadang dia tak potong kuku panjang. Laki dan perempuan disunahkan potong kuku. Dia tak potong kuku, panjang kuku dia. Apa tengok nak makan pun tak lalu. Lepas tu makan dengan kita pula. Ini sebab tu kita potong kuku kita. Dan disunahkan kita potong mula dengan sebelah kanan lah, lepas tu sebelah kiri. Tapi kalau kita potong mana-mana pun tercapailah maksud taklimul asfar ni, dia potong kuku. Okey. Yang berikutnya ialah apa? Yang berikutnya wanatful ibth, dan mencabut bulu ketiak. Cabut bulu ketiak ni maksudnya cabut supaya nak cabut lah. Cabut asalnya sunnah dia cabut. Cuma para ulama kata kalau tak mampu cabut tu, dia bolehlah cukur. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata alim tu anna sunnata an-natfu walakinni la aqwa 'ala al-wajh. Aku tahu bahawasanya sunnah tu cabut, tapi aku tak mampu tanggung sakit dia tu. Maksudnya dicukur je lah. Ada orang, saya pernah tengok, kita kadang pergi umrah, dia nak pakai pakaian ihram tu, dia bulu ketiak dia keluar sampai kat sini. Sabut orang lain tengok kan. Dia tak tahu macam mana dia hidup. Suami isteri di rumah dia, bini tengok bulu ketiak penuh sampai kat sini kan. Ini semua menjanggahi fitrah, dia cabut lah. Dia boleh suruh isteri dia cabut. Macam juga potong bulu kemaluan tu sebenarnya dia buat sendiri, ataupun dia suruh isteri dia, ataupun zaman dulu dia boleh suruh hamba dia, kitab fiqh sebut. Tapi takkanlah, janganlah pergi kedai, pergi telanjang di kedai, suruh kedai pula cukur dia. Dia orang wax apa perempuan. Benda-benda yang seperti ini tak dibuat lah. Dibuat kerana itu membabitkan aurat dia. Dia tak buat di kedai lah, dia buat. Suami isteri mereka boleh buat, bantu antara satu sama lain dalam hal-hal yang seperti itu. Ini merupakan hadis ya, Abu Hurairah berhubung dengan 5 fitrah ni. Walaupun dia agak benda-benda yang peribadi sikit dalam kehidupan kita, tapi kena sebutlah supaya kita dapat amalkan hal ini. Dia kata tu belum lambai-lambai lagi. Yalah, itulah kadang-kadang dia angkat tangan, dia bulu ketiak penuh, lambai. Macam cikgu Jepun dalam kelas tu, macam tu lah. Bulu yang di muka bagi perempuan dia boleh buang. Letak nama anak, yalah, biarlah ada makna. Okey, clear kah penerangan? Tadi saya
kita baca, siapa kata dia tak tahan dengar benda-benda ni, mungkin tak sesuai dengan dia. Tapi benda ni sunnah fitrah untuk satu orang tahu. Agama tak pernah kata untuk kurangkan nafsu. Nafsu perempuan, saya tak fikir ada lelaki mau kahwin dengan perempuan yang tak ada nafsu. Agama tak pernah kata perempuan kurangkan nafsu. Ada ustaz kata, tanya dia lah dia ambil mana. Tapi di mana dalil? Bahkan Nabi SAW, dalam hadis kita tahu, Nabi ajar apabila kita tengok perempuan, kita ada nafsu dan kita balik dapatkan isteri kita. Kalau kita tu asyik tak ada nafsu saja, dia akan rasa sakit lah. Nanti ada sebahagian soalan tu saya baca, tapi saya tengok macam next punya session dia ada. Jadi saya biar sama session tu kita akan jawab. Okay, terima kasih banyak. Ini sekitaran background lagi ni. Pagi ni berkabus sikit, tapi tak begitu berkabus. Kuliah sini memang hari-hari, insyaAllah pada pukul 7.30 pagi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.